Virus corona ketika ini sudah menyebabkan beberapa wabak besar berlaku, khasnya selepas kita memasuki abad yang ke-21. Angka kematian yang dicatatkan menyeramkan untuk dibayangkan. Ketika ini penyelidik sains, khasnya yang berkait dengan pengajian virus atau virologi, sibuk mengkaji virus SARS, COVID-2 yang menjadi punca wabak. Semua usaha yang sedang dijalankan ketika ini layak dikatakan bermula daripada penemuan yang dipelopori seorang penyelidik wanita bernama June Almeida pada tahun 1964. Beliau bertanggungjawab menjalankan penyelidikan ke atas virus corona, membiarkannya dan membuka jalan kepada kumpulan penyelidik di seluruh dunia memahami ancaman virus corona. Namun namanya kurang sekali disebut. Kenapa? Nama June Almeida tidak terkenal di kalangan orang biasa. Namun bagi individu-individu pengkaji lapangan virus, nama itu merupakan tokoh yang sangat dihormati. Lahir dalam sebuah kawasan masyarakat susah di Glasgow, Scotland, sejak muda June Daziel Hart sudah menunjukkan kecerikaan luar biasa. Dia cemerlang dalam bidang akademik, namun terpaksa berhenti sekolah pada usia 16 tahun. Ini menyebabkan kedudukan June agak unik. Dia adalah antara tokoh saintis terkenal di dunia yang tiada kelayakan akademik formal dalam bidang sains. Selepas berhenti sekolah pada tahun 1947, June bekerja sebagai seorang juruteknik di Glasgow Royal Hospital sebelum berpindah ke London bersama dengan Sir Bartholomew Hospital. Di London, June bertemu jodoh dengan seorang lelaki Venezuela bernama Enrique Almeida. Enrique membawa isterinya yang kini menggunakan nama June Almeida berhijrah ke Ontario, Kanada. Di sinilah tuah June mula kelihatan. Pengalaman luas dalam bidang teknikal teknologi mikroskop membolehkan June diterima sebagai juruteknik Ontario Cancer Institute. Situasi di Kanada pada ketika itu membantu beliau. Kanada pada ketika itu tidak ketat melaksanakan keperluan kelayakan seseorang calon dalam bidang sains berdasarkan sijil pendidikan berbanding Britain. Situasi ini membolehkan hasil kajian June mula diterbitkan sebagai rujukan dalam pelbagai jenis saintifik di negara itu. Pencapaian itu sangat mengagumkan untuk seseorang yang tidak masuk universiti. Berikutan kemampuan terbukti, June ditawarkan untuk kembali ke London bersama Royal Postgraduate Medical School. Hasil kajian June yang berjaya diterbitkan berkaitan pembangunan mikroskop elektron diterima baik kumpulan penyelidik, melayakkan beliau dianugerahkan anugerah kedoktoran sains, memberikan June kelulusan akademik tidak rasmi selama ini yang gagal diperolehinya. Reputasi June sebagai seorang pakar mikroskop membolehkan dia menjalankan lebih banyak kajian dalam pembangunan teknologi tersebut. Hasilnya, June berjaya membangunkan sistem mikroskop yang berjaya menangkap virus penyebab penyakit rubella dengan menggunakan teknik yang dibangunkan beliau sendiri. Di antara semua penemuan paling penting June ketika itu, kejayaan beliau mengenai pasti komponen yang membentuk virus hepatitis dianggap sumbangan terbesar. Teknik mikroskopi elektron imun yang dibangunkannya turut dikongsikan kepada penyelidik lain, membolehkan lebih ramai melakukan kajian ke atas virus dengan lebih baik. Pada tahun 1964 ketika itu, June bekerja dengan St. Thomas Hospital Medical School London. Pihak makmal di mana dia bekerja mendapat satu sampel yang dilabelkan sebagai B814 daripada kumpulan penyelidik lain. Sampel itu mengandungi sejenis virus yang dipercayai menyebabkan penyakit selsema berlaku. Kumpulan penyelidik itu bagaimanapun gagal untuk mengenal pasti virus tersebut serta tidak berjaya membiarkannya dalam makmal mereka. Sampel itu kemudiannya dihantar kepada June agar beliau dapat menggunakan kepakarannya untuk membantu menjelaskan kekhususan mereka. Dengan teknik Imagen, virus yang dibangunkan sendiri, June berjaya menemukan sejenis virus unik yang belum pernah ditemui sebelum itu. Penyebab utama penyakit selsema yang menjangkiti pesakit sumber sampel itu. Pada mulanya, June berpendapat sampel virus yang dihantar itu sangat mirip dengan virus influenza, namun mendapati wujud beberapa perbezaan yang agak ketara bila dibandingkan kedua-duanya. Virus yang dinamakan sebagai B814 itu mempunyai bentuk yang unik, dikelilingi struktur bentuk-bentuk halo dan tidak pernah direkodkan lagi penemuannya. Disebabkan perbezaan antara virus influenza dan B814,
Jun yakin sampel di tangannya adalah virus jenis baru. Mengambil bentuk yang unik itu sebagai rujukan, virus itu disifatkan oleh kumpulan penyelidik Jun mempunyai bentuk yang menyerupai mahkota. Deskripsi yang dibuat itu akhirnya mempengaruhi kumpulan penyelidik selepas beliau dalam menamakan virus itu virus corona. Diambil daripada perkataan Latin yang bermakna mahkota. Walau demikian, penemuan itu tidak dianggap penting berbanding penemuan virus hepatitis oleh Jun pada era tersebut. Virus corona yang baru ditemui tidak mengakibatkan jangkitan yang teruk. Pesakit yang dijangkitinya hanya akan mengalami demam serta selsema. Biasa jadi penemuan itu tidaklah diletakkan sebagai keutamaan utama masyarakat dunia ketika itu yang berdepan banyak jangkitan lain. Jun terus kekal bersama RPGMS sebelum menamatkan karier di Wellcome Institute for the History of Medicine sekitar tahun 1980-an. Di sini dia membantu memperkembangkan lagi beberapa teknologi pengimejan virus yang ada, melayakkan beliau menjadi pemegang paten beberapa peranti dalam bidang tersebut. Jun turut terlibat menyumbangkan tenaga menyelidik virus HIV pada peringkat awal kajian tersebut. Semasa penghujung hayatnya, nama Jun Almeida dikembali disebut-sebutkan selepas berlakunya pandemik SARS pada tahun 2003 dan 2004. Hasil penyelidikan terhadap virus baru itu menyebabkan ramai penyelidik zaman sekarang ini tidak lupa untuk memberikan penghormatan kepada beliau atas sumbangan memudahkan pengimejan virus-virus itu dijalankan. Jun meninggal dunia pada 1 Disember 2007 akibat serangan jantung pada usia 77 tahun, meninggalkan untuk kita sumbangan besar dalam pembangunan mikroskop elektron, membolehkan penyelidik menjalankan kajian di pusat-pusat perubatan dan universiti tanpa Jun benar-benar menjejakkan kaki ke universiti. Akhir kata, jangan lupa subscribe channel Kongsi Cerita dan jangan lupa share dan juga like.